tahun. Pada umur 4 tahun, setelah umur Nabi 2 tahun, Nabi telah dibawa oleh seorang perempuan yang bernama Halimah ibnu Du'aib bin As-Sa'di, yang ataupun panggilannya ialah Halimah Sa'diyah. Itu adalah salah seorang daripada ibu susuan Nabi SAW. Kemudian pada ketika usia Nabi 4 tahun, maka ketika itu Halimah Sa'diyah memulangkan Rasulullah ke pangkuan ibunya kerana bimbang akan peristiwa yang berlaku ketika mana Rasulullah kerana peristiwa berlaku pada Nabi SAW, peristiwa yang aneh ketika mana Rasulullah SAW bersama dengan Halimah Sa'diyah. Antara peristiwa yang berlaku adalah peristiwa belahan dada. Nabi menceritakan kepada Halimah Sa'diyah bahawa datang 2 orang laki-laki yang datang membelah dada Nabi SAW, bawa keluar hati Nabi SAW. Nabi cerita panjang ceritanya, yang menyebabkan Halimah Sa'diyah jadi takut nak simpan Nabi lagi, sebab apa benda pelik lagi berlaku. Maka oleh kerana itulah Halimah Sa'diyah pulangkan Nabi SAW ke pangkuan ibunya pada ketika usia Nabi 4 tahun. 4 tahun, siapa pula 4 tahun dekat sini? 4 tahun sama 4 tahun? Tak ada orang? Nabi 4 tahun. Kemudian ibu Nabi SAW menjaga Nabi sehinggalah pada usia Nabi 6 tahun. Dan pada 6 tahun itulah satu peristiwa yang sedih yang berlaku pada Nabi SAW, iaitu Nabi kehilangan ataupun Nabi kewafatan ibunya yang tercinta. Ibu Nabi meninggalkan Nabi pada ketika Nabi berusia 6 tahun. Sebab itu saya cakap, awak jadi anak yatim piatu ini adalah anugerah pemberian daripada Allah. Awak mesti bersyukur kerana Rasulullah juga seperti kamu daripada golongan anak yatim piatu. Ustaz dah tua dah, ayah ustaz dah meninggal dah, tapi ustaz dah bukan yatim ni. Awak masih kecil-kecil lagi, Masya Allah. Rasulullah wa kana yarfuqu bil yatimi wal armalah. Rasulullah sangat gemar, Rasulullah sangat suka duduk bersama dengan anak-anak yatim. Lalu satu kisah dulu Ustaz pernah cerita dah, dekat rumah anak yatim dekat Pedas waktu itu. Dekat Pedas ke dekat Diki, tak ingat. Dekat Pedas rasa. Ya. Ustaz ada cerita dekat situ satu kisah Rasulullah ketika mana Rasulullah bersama dengan anak yatim, seorang anak yatim yang mana dia ini kehilangan ayahnya ketika mana ayahnya pergi peperangan Badar. Waktu ayah dia pergi peperangan Badar, maka ayah dia telah berkorban syahid di medan peperangan. Lalu tinggallah seorang anak lelaki yang yatim. Maka pada ketika itu anak yatim ni dia bermain dengan anak-anak yang bapa dia masih ada. Orang panggil anak yatim, lawan dia anak tak yatim. Lawan dengan anak ayah kapai budak. Jadi bila sampai ke satu peristiwa, sampai kepada Yaumul Aid, pada hari perayaan, maka anak-anak yatim ini semua bersembang sama-sama mereka. Mereka cakap sama-sama mereka, kata kau, contohnya kita katakan, ayah awak nanti belikan apa? Oh, ayah saya nak belikan saya baju baru, saya akan dapat baju baru, saya akan dapat kopiah baru, saya akan dapat semua baru-baru. Tanya kau beli apa? Oh, saya beli brand nama sekian-sekian. Saya beli kasut Bonia. Ayah apa dia? Oh, sebab semua ada ayah. Tinggallah si anak yatim ni seorang. Maka anak yatim ni terasa sedih sebab ayah dia sudah wafat. Lalu anak yatim ni balik pulanglah ke rumah dalam keadaan menangis. Ketika mana anak ni pulang ke rumah, terserempak dengan Nabi SAW, dan Nabi melihat seorang anak yatim yang sedang menangis. Maka Nabi tanya, "Ma sababuka ya waladi?" Tengok Nabi cakap, "Ya waladi, ya waladi. Apa sebab kamu menangis wahai anak kecil?" Lalu anak itu menjawab kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, Rasulullah kata panggil aku Abi, panggil aku ayah. Jangan panggil Rasulullah, panggil aku ayah." Apa nak cakap? Rasulullah sayang kepada anak yatim. Rasulullah kata panggilkan aku Abi. Lalu kadang-kadang aku katalah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kawan-kawan aku di sana semua sedang berbangga-bangga untuk berpakaian-pakaian mereka untuk menyambut hari perayaan. Sedangkan aku ini tidak ada siapa pun nak membelikan pakaian-pakaian untuk aku. Ayah aku telah wafat.
ayahku telah wafat di medan peperangan perang Badar. Siapakah yang akan menjaga aku memberi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, biar saya yang jadi ayah kau, biar aku yang akan beli. Maka Rasulullah pun bawa anak yatim ni. Rasulullah ambil anak yatim ni, Rasulullah bagi dia pakaian yang lebih cantik daripada kawan-kawan dia punya. Rasulullah berikan kasut dia lebih mahal daripada kawan-kawan dia punya. Rasulullah berikan makanan-makanan yang lebih hebat daripada kawan-kawan dia. Pada hari perayaan tersebut, ketika para anak-anak ni semua berkumpul, maka datanglah anak yatim tadi dengan pakaian yang serba megah macam Ahmad tu kan, nak tanya tanda ni kan. Rasulullah datang bawa budak ni, datang ni dengan keadaan pakaian yang cantik, yang mahal, baju. Jadi anak-anak ni semua hairan. Ayah kau hidup balik ke? Ayah kau hidup balik ke? Ayah kau kan dah meninggal, macam mana kau boleh dapat pakaian-pakaian sehebat macam ni? Budak itu dengan tersenyumnya dia kata, aku dapat ayah yang baru. Siapakah ayah kau itu? Budak dia kata, ayah aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana ayah aku telah wafat, maka Rasulullah yang tanggung aku sekarang ini. Itulah adalah ayah aku. Apa jadikan budak-budak ni? Anak-anak yang dapat pakaian yang tadi ni, yang ayah hidup, anak-anak ni semua pergi lari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak dia buat apa? Anak-anak ni tanya apa agak kat Nabi? Apa anak-anak dia tanya kat Nabi? Budak-budak ni bila tengok anak yatim ini dapat pakaian yang mewah, serba cantik, kan? Anak-anak ni, budak-budak ni semua pergi jumpa Nabi. Apa budak-budak ni buat? Ibu dia Nabi, ya Rasulullah, kami nak juga, betul ya? Apa anak-anak tu kata? Ya Rasulullah, mata tu ya abi, bila ayah saya nak mati pula? Anak-anak ni semua tanya Nabi, ya Rasulullah, bila ayah saya nak mati pula? Sebab mereka melihat Nabi yarfuqu bil yatim, Nabi sangat-sangat menjaga anak yatim, sehingga kan Nabi menjaga lebih daripada ayah dia sendiri. Supaya ayah dia mati, ayah saya nak duduk dengan Nabi. Tapi jangan cakap ke ayah macam tu ya, dosa tau. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan dengan anak-anak yatim piatu pada umur 7-6 tahun. Nabi telah diwafatkan ibunya dan Nabi dijaga oleh seorang hamba daripada ayahnya yang bernama Ummu Aiman. Kemudian dipanjangkan peristiwa sehinggalah Nabi duduk dengan pak saudaranya Abu Talib. Dengan Abu Talib Nabi duduk paling lama, sehinggalah Nabi kahwin, sehingga Nabi dijadikan Rasul, sehinggalah sebelum daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi dijaga oleh Abu Talib, sehinggalah Nabi berkahwin dengan seorang gadis perempuan, seorang perempuan yang bernama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Siti Khadijah, seorang ketika itu Siti Khadijah boleh kata seorang bani kematian suaminya. Nah, Siti Khadijah adalah seorang yang kaya, seorang yang ada nama di kalangan Arab. Orang Arab segan dengan dia sebab dia, Siti Khadijah adalah seorang hartawan. Seorang hartawan yang sangat-sangat kaya di Mekah. Maka Siti Khadijah telah meminang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak pinang siapa-siapa, tapi Rasulullah telah dipinang oleh Siti Khadijah sendiri, kerana Siti Khadijah melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sangat jujur di dalam perniagaan. Nabi pernah berniaga sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi. Ketika itulah Siti Khadijah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikurniakan daripada Siti Khadijah seramai 6 orang anak. Anak Siti Khadijah ada 6 dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, peristiwa dilanjutkan selepas Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itulah diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah berkahwin. Rasulullah berkahwin dengan Siti Khadijah. Ketika itu Nabi SAW usianya 25 tahun. Siti Khadijah umurnya berapa tahun? 40 tahun. Siti Khadijah dah tua waktu itu. Tapi walaupun Siti Khadijah itu dah tua, oleh kerana dia orang kaya, maka wajahnya still masih dalam keadaan muda. Masya Allah. Nah, Siti Khadijah orang yang tua, dia sudah ada anak seorang. Nampak? Nabi ada anak tiri seorang.
anak tiri daripada Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka dari situlah Siti Khadijah membina rumah tangga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sehinggalah Allah taala utuskan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang pertama beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dikatakan Ummul Mukminin Al-Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah adalah ibu bagi segala perempuan-perempuan yang beriman, sebab dia adalah orang yang pertama beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di kalangan pemuda, orang yang beriman dengan Nabi adalah Sayyidina Zaid bin Harithah. Di kalangan orang-orang sahabat Nabi yang sebaya umur ialah Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di kalangan kanak-kanak yang beriman dengan Nabi ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itulah orang-orang yang beriman dengan Nabi.